Assalamualaikum dan selamat pagi penonton setia TV Al-Hijrah, sahabat syurga saya. Apa khabar pagi-pagi ni? Moga semuanya sentiasa dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Masya Allah, hari ini kita bersiaran langsung dari studio TV Al-Hijrah Kuala Lumpur untuk segmen Assalamualaikum Subuh. Terima kasih diucapkan kepada penonton setia kerana sudi bersama dengan saya seawal jam 6.30 pagi lagi setiap hari. Dan jangan lupa kepada mereka yang menonton di Facebook Live TV Al-Hijrah untuk like, share, save dan juga komen. Dan seperti biasa kita meneruskan tema kita daripada zaman PKP lagi bersama Bina Syurga di Rumah, Bina Rumah di Syurga dan bersama masuk syurga sekeluarga insya-Allah. Jadi bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk follow akaun social media Assalamualaikum, bolehlah berbuat demikian sekarang. Kita ada Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube. Anda boleh follow semua, insya-Allah banyak manfaatnya. Dan pada pagi ini untuk segmen Assalamualaikum Subuh, segmen pertama ni kita nak bicara berkaitan dengan sedekah didoakan malaikat. Ini first time saya dengar ni. Selalunya kita dengar bersedekah saja. Ini sedekah didoakan malaikat. Bersama dengan panel kita di talian Skype sekarang kita ada Ustaz Datuk Badli Shah yang merupakan jurucakap Masjid Taman Nusa Bayu. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi Ustaz Datuk, mungkin boleh kongsikan kepada penonton setia TV Al-Hijrah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sedekah didoakan malaikat ini? Dipersilakan Ustaz Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ada satu kitab yang saya kira bagus kalau dapat kita bincangkan. Kitab berjudul Man tusalli alaihimul malaikah wa man tal'anuhum. Siapakah golongan yang didoakan oleh malaikat dan siapakah golongan yang dilaknat oleh malaikat. Ini merupakan sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Ihsan Ilahi Zahir Zuhur Ilahi, seorang ulama yang terkenal di Pakistan. Dia susun ada 12 hadis tentang golongan yang didoakan oleh malaikat. Salah satu daripadanya sesuai yang kita bincangkan pada pagi ini adalah orang yang bersedekah ataupun orang yang berinfak. Dalam hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tiap-tiap hari kata Nabi akan datang dua malaikat pada waktu pagi, dia turun ke dunia ini dan dia akan mendoakan dua perkara. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, gantikan duit orang yang bersedekah. Dan yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah hancurkan harta orang yang kedekut. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi daripada hadis ini kita boleh faham, tiap-tiap pagi tanpa gagal akan ada dua malaikat mendoakan kita. Ini kita panggil malaikat doakan untuk orang yang sedekah pada waktu subuh. Maka bagi tuan-tuan puan-puan yang telah menjalankan sedekah pada waktu subuh ini, alhamdulillah hidup kita didoakan malaikat. Tapi kalau kita kedekut, masih lagi berkira-kira, kita didoakan juga oleh malaikat tetapi didoakan kehancuran harta kita. Sebab itu, jangan takut bersedekah. Tak akan miskin orang yang sedekah, tak akan kaya orang kedekut. Orang kedekut berkira-kira, bakhil kedekut setakai jering. Lama berfikir bila menyara kerana takut tabungnya kering. Jangan jadi orang kedekut dan tamak. Menolong orang dia tak hendak, menimbun harta tak agak-agak. Rakyat miskin buat tak nampak. Inilah orang hatinya busuk, perangai tak cedak. Sebab itu, bersedekahlah. Kerana pada pagi-pagi sebegini ada malaikat khusus yang akan mendoakan kita secara khusus. Allahu a'lam. Masya Allah. Jadi Ustaz Datuk kan, selain daripada sedekah yang didoakan malaikat, sedekah yang dicintai malaikat, apa lagi kelebihan-kelebihan bersedekah ni Ustaz Datuk? Baik. Selain daripada dicintai oleh malaikat, amalan sedekah ini juga adalah suatu ibadah yang sangat ajaib. Ajaib apa sebab? Dalam Quran Allah Ta'ala ada menyebut, manusia kalau diberi pilihan dan lepas dia mati, kalau diberi pilihan untuk dihidup balik, bila ditanya apa amalan yang engkau akan lakukan, semua akan menjawab kami nak bersedekah. Artinya orang dah mati, kalau diperlukan peluang untuk hidup, dia tak nak pergi ke Mekah, dia tak nak baca Quran, dia tak nak sembahyang apa, dia nak bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Allah Ta'ala cerita orang mati ni, dia akan minta, wahai Tuhan, tolong hidupkan aku sekejap. Bila tanya apa sebab? Fa'asaddaqa, supaya aku dapat bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Ini surah Munafiqun ayat 10. Sebab itu kita ingin mengajak muslimin muslimat. Jangan bila dah mati esok baru tergeh-geh berniat nak sedekah. Sementara kita hidup, apatah lagi masa sihat, banyakkan bersedekah. Lepas itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, pernah satu orang laki-laki datang jumpa Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran? Apakah sedekah yang kalau saya buat, pahalanya sangat besar ya Rasulullah? Mana sedekah lain tu ada pahala, tapi ini pahala yang paling besar ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling bagus sekali adalah engkau bersedekah ketika engkau pertama sekali masih sihat. Maklum bukanlah sedekah orang yang sakit tu tak bagus. Bagus. Tapi pahalanya kurang berbanding orang sedekah waktu sihat. Ni ramai yang sedang menonton, yang sedang sihat, sedekah. Kalau sakit sedekah, mula sabar. Sebab dia tahulah tak berapa lama agaknya ni, buat apa simpan duitnya banyak. Mula sabar. Tapi kalau sihat sedekah, ini luar biasa sekali. Yang kedua, wa anta syahihun, ketika tengah berkira-kira, tengah kedekut. Ada orang memang kedekut tu. Jadi masa kedekut ni sedekah. Pergi masjid bawa RM5 misalnya. RM5 tu lah kita niat nak makan nasi balik sembahyang. Tapi tabung pula lalu. Kita buat tengah kedekut tapi sedekah juga. Oh, ini luar biasa. Wa takhshal faqra, kamu sedang takut jadi miskin. Yang keempat, wa ta'mul bighina, ketika kamu sedang berangan-angan nak jadi orang kaya. Ini musim orang semua nak jadi orang kaya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebab itu ayolah saudara-saudari kita bersedekah walaupun sedikit. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah pesan, tasaddaqu walau bitamratin fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Kata Nabi, bersedekahlah kamu walaupun hanya sebiji kurma saja. Sebab sedekah itu boleh memenuhkan, walaupun sebiji kurma, menyebabkan orang lapar menjadi kenyang. Dan sedekah itu memadamkan kesalahan dosa. Sebagaimana kama yutfi'ul nar, sebagaimana air mampu memadamkan api, kata Nabi. Ada sahabat tanya, kalau tak mampu ya Rasulullah, walaupun satu biji kurma apa macam? Fattaqul nar walau bisyikkin tamratin. Jauhkan diri daripada neraka walaupun kau bersedekah hanya setengah biji kurma saja. Sahabat tanya, kalau setengah biji kurma pun tak ada ya Rasulullah, faman lam yajid fabi kalimatun thayyibah. Kalau setengah biji kurma pun tak ada, maka bercakaplah yang baik-baik, kata Nabi. Itu ayuh bersedekah, tuan-tuan, tanda orang pemurah. Banyak beramal, kuat bersedekah. Tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah, muka manis, mulut peramah. Ayuh kita bantu orang kerana kelebihannya sangat banyak. Wallahualam. Itu dia. Jadi Ustaz Datuk kan mungkin boleh kongsikan juga antara waktu yang afdal untuk kita bersedekah dalam seminit ni sebelum kita nak berhenti rehat. Baik, salah satu waktu yang dianjurkan bersedekah adalah waktu subuh. Dalilnya jelas disebut di awal tadi kerana ada malaikat yang datang mendoakan. Apatah lagi Nabi SAW sendiri mendoakan orang pada waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkanlah umatku pada waktu paginya. Hadis Abu Daud. Jadi bila waktu pagi ini, untung pertama orang yang bangun pagi. Orang bangun pagi, dapat ibadah, dapat sedekah. Orang pagi ni ada barakah. Maka kalau kita nak dapat keberkatan lebih, sedekahlah pada waktu pagi sebegini. Wallahualam. Itu dia, sedekah subuh lah orang katakan. Masya Allah. Jadi penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, insya-Allah kita kembali dalam Assalamualaikum Subuh selepas ini. Ramai 6,000 umat Islam memerlukan sebuah masjid yang selesa untuk mereka beribadah. Ayuh, bersama kita bantu realisasikan hasrat para penduduk sekitar Taman Nusa Bayu dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Selama ini, muslimin dan muslimat di Taman Nusa Bayu dan taman-taman rangkaian sekitarnya tidak mempunyai masjid maupun surau untuk penduduk setempat beribadah dan beraktiviti seperti solat fardu 5 waktu, solat Jumaat, kuliah agama dan lain-lain aktiviti keagamaan.
berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala mencurah-curah di akhirat kelak, insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum Subuh. Kalau tadi segmen pertama kita bicara berkaitan dengan sedekah didoakan malaikat, dan kali ini segmen kedua kita nak bicara berkaitan dengan tabung sedekah subuh. Jadi Ustaz Datuk mungkin boleh kongsikan bagaimana caranya untuk kita konsisten melakukan amalan sedekah subuh ini? Ya, saya melihat begini. Pertama sekali, kita kalau mungkin tak semua orang boleh nak pergi ke masjid setiap hari, mungkin kerana faktor bekerja, pergi sekolah, macam-macam. Jadi kita cadangkan pertama, kita buatlah bekas derma itu di rumah kita misalnya. Setiap hari kita sedekahlah. Tak mesti banyak, 50 sen sehari misalnya. Jangan miss. Jangan miss walaupun sehari. Kadang kita pergi kedai, kita bawa balik shilling ada lebih, kita masuk dalam botol itu, botol ini. Jadikan botol itu sebagai tempat kita mengumpul sumbangan kita untuk diberikan pada masjid. Dan memang menjadi amalan salafus saleh, dia akan kumpulkan bersedekah ini tiap-tiap hari walaupun kecil. Sebab antara sunnah Nabi SAW, kata para ulama, ada 7 sunnah Nabi. Pertama, tahajud. Yang kedua, sentiasa berwuduk. Yang ketiga, beristighfar setiap masa. Keempat, bersedekah setiap hari. Yang kelima, jaga sembahyang duha. Yang keenam, baca Quran sebelum terbit matahari. Dan yang ketujuh, tidak meninggalkan jemaah masjid. Jadi Nabi ni dia bersedekah tiap-tiap hari. Jadi apa yang boleh kita buat? Tiap-tiap hari kita masukkanlah 50 sen, 30 sen atau balance shilling yang kita balik daripada pasar itu. Takkan dalam satu bekas. Cukup sebulan, kita sedekahkan apa yang kita berjaya kumpulkan misalnya dalam botol mineral itu misalnya. Hantarkan kepada masjid ataupun beri makan kepada anak yatim atau pada orang yang memerlukan. Jadi setiap kali kita menderma, sekarang ni di Masjid Surau dah banyak yang ruangan diletakkan tabung subuh. Ini inisiatif daripada TV Al-Hijrah ni, kita kena puji jugalah. Ramai yang dah buat. Jadi mungkin bawakan tabung itu, serahkan pada JK Masjid, letakkan di sebelah tabung subuh yang mereka buat tu, boleh masukkan. Sebab itu kalau amalan ini menjadi suatu budaya kita. Sebab saya melihat ramai orang di rumah masing-masing, dalam kereta pun kadang shilling sebekah ada. Kadang tak dapat ni gunakan, sebab kita jarang dah guna shilling. Sekarang ni kita banyak pakai kalau touch and go dan sebagainya lagi. Maka ayolah kita gunakan apa yang kita kumpulkan itu untuk kita salurkan kepada orang yang memerlukan. Ini cara yang mudah untuk kita konsisten bersedekah subuh. Wallahualam. Itu dia cara yang mudah untuk konsistenkan. Jadi Ustaz Datuk mungkin boleh kongsikan juga niat dan doa sedekah subuh ni macam mana? Ya, dia tidak ada niat khusus. Dan benda ini bukan wajib tapi menjadi amalan orang-orang soleh. Iaitu mereka bila kita lihat sebelum sedekah mereka niatkan nawaitu taqarruban ilallahi ta'ala wattiqa'a ghadabi rabbi jalla jalaluh wattiqa nari jahannam. Aku niat sedekah untuk dekatkan diri kepada Allah. Niat untuk hindarkan murka Allah. Niat untuk menghindari daripada neraka jahannam. Ada yang tambah lagi wa tarakhuma ala ikhwani wa sillatur rahim wa muawanatudz du'afa wal mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku niat sedekah tujuan untuk nak berkasih sayang sesama muslim, menyambung silaturahim dan nak membantu orang yang lemah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menambah wa idkhalis sururi ala ikhwani wa dafi bala anhu wa an sa'iril muslimina, demi untuk nak membahagiakan orang lain, menolak turunnya bala daripada mereka dan juga untuk semua orang Islam. Wa infaqa mimma razaqallahu wa qahra nafsi wa syaitan, dan menafkahkan rezeki yang diberikan oleh Allah untuk aku kalahkan nafsu syaitan. Ini tidak wajib tapi menjadi satu niat bagi orang yang bersedekah. Boleh dalam cakap Melayu misalnya, ya Allah aku sedekah tolong orang susah. Dan lepas sedekah dibaca pula Rabbana taqabbalallahu minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Sekali lagi kita sebut benda ini tidak wajib tapi kalau dapat kita buat, kita akan rasa lebih menjiwai amalan sedekah itu. Allahu a'lam. Itu dia. Tadi segmen pertama tadi Ustaz Datuk ada terangkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang suka bersedekah. Jadi mungkin Ustaz Datuk boleh terangkan serba sedikit kepada para penonton Setia TV Al-Hijrah tentang program tabung sedekah subuh bersama Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru, dan juga anggaran dana yang diperlukan untuk masjid ini. Terima kasih atas peluang ini. Kita nak maklumkan program tabung sedekah subuh bersama Masjid Taman Nusa Bayu ini bertujuan kita nak kumpul dana, kita nak membina sebuah masjid
Jadi pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu ini telah dapat kelulusan rasmi sama ada daripada pihak Jabatan Agama maupun Majlis Agama Islam Johor. Dan pembinaannya memakan belanja kos banyak 4 juta dan kita nak buat untuk masjid yang boleh menampung kapasiti seramai 1,000 jemaah. Jadi kenapa kita nak bina masjid ini? Sebab tiada surau ataupun masjid di Taman Nusa Bayu ini yang mana penduduk di situ nak melaksanakan sembahyang fardu 5 waktu, nak sembahyang Jumaat memang terpaksa keluar. Tambahan pula lagi penduduk di Taman Nusa Bayu ini makin bertambah sebab dah ada taman-taman rangkaian yang wujud sekitar dia. Ada Taman Nusantara Prima, ada Pakman Bayu Angkasa, Taman RMMJ. Yang mana penduduk dah bertambah kepada hampir 15,000 orang dan 40% adalah penduduk Muslim. Jadi bila tak ada surau, tak ada masjid, mereka tak dapat nak laksanakan secara berkelompok di dalam qaryah mereka. Jadi saya ingat kalau kita dapatlah membantu mereka, sudah pasti saya percaya ini menjadi satu pencen kubur lah kepada kita insya-Allah. Itu dia, Masya Allah. Jadi Ustaz Datuk, mungkin boleh kongsikan juga cara-cara kepada penonton-penonton Setia TV Al Hijrah di luar sana yang berminat untuk berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu ini. Kepada yang ada telefon bimbit boleh screenshot saja, ambil gambar saja yang tertera di kaca TV sekarang. Iaitu kita ada 3 cara. Pertama sekali infak secara umum pada bila-bila masa kita berhajat. Buat pembinaan terus ke dalam akaun pihak masjid yang seperti yang tertera di kaca TV. Pertama di Maybank Islamic. Iaitu di nombor akaunnya 5516-0501-4746 ataupun di Bank Rakyat 1101-726804. Cara yang kedua adalah sumbangan secara online atas talian dengan melayari laman sesawang pihak masjid di www.masjidnusabayu.com dan ini adalah landing page, segala maklumat terperinci. Berapa duit diterima, berapa dah dibelanja daripada siapa, semua boleh didapati di dalam laman web tersebut. Dan cara yang ketiga adalah terus membuat sumbangan dengan menghubungi nombor telefon pihak masjid iaitu di talian 019-7701-085. Boleh bercakap dengan Encik Muhammad Zaki bin Mat Isa. Boleh tanya sendiri apa keperluan-keperluan sebab kadang-kadang ada orang lama dia nak tahu lebih lanjut dengan menelpon, tanya apa masalah, berinteraksi. Jadi ini 3 cara yang boleh kita lakukan. Jadi marilah muslimin muslimat kita bantulah masjid ini. Moga mereka dapat mendirikan ibadah dan kita dapat menumpang pahala lah hasil sumbangan. Wallahualam. Wallahualam. Jadi Ustaz Datuk, mungkin boleh ceritakan juga berapa lagi anggaran dana yang diperlukan? Selain tadi Datuk cakap tadi jumlah keseluruhan 4 juta kan? Ya. Baik, pembinaan ini dalam belanja sebanyak 4 juta. Dan alhamdulillah terkini Masjid Taman Nusa Bayu telah pun berjaya mengumpul sebanyak 2.6 juta. Takilah kita masih memerlukan kurang lebih 1.3 juta lagi untuk nak meneruskan pembinaan. Dan sekiranya masjid ini siap, dia punya kemudahan Masya Allah. Kita dah tengok perancangan dan plannya. Insya Allah akan ada dewan solat utama yang begitu luas sekali. Dan juga ada dewan solat terbuka untuk musafir. Ada bilik takbiran untuk imam, bilal, untuk bilik mesyuarat. Tandasnya begitu selesa sekali. Tempat wuduknya pun begitu moden. Ada tempat letak kereta yang begitu luas. Bilik pengurusan jenazah, ada dapur, pantry dan lain-lain. Pendek kata, kemudahan yang disediakan di masjid ini nanti memang boleh menyantuni kepada anak qaryah dan juga kepada tetamu yang bermusafir dan singgah. Jadi jangan melengah lagi, mari kita bantu pembinaan masjid insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kepada penonton Setia TV Al Hijrah, inilah masanya untuk kita mengumpul saham akhirat kita dalam bersama-sama untuk kita membina Masjid Taman Nusa Bayu. InsyaAllah bila masjid ini siap, banyak manfaatnya kepada qaryah di sekitar sana insyaAllah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Datuk Badli Shah yang merupakan jurucakap Masjid Taman Nusa Bayu. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. InsyaAllah kita akan sambung pula segmen kita di dalam Assalamualaikum bermula jam 7 sekejap lagi. Jadi penonton, jangan ke mana-mana, stay tune dengan TV Al Hijrah. Sesungguhnya sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Hadis riwayat Tabrani. Ayuh, sucikanlah diri kita dengan berimpak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Semoga infak anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah.